Hai semua, bertemu lagi dengan saya Cikgu Zul, Cikgu kegemaran Anda. So hari ini seperti biasa saya nak kongsikan dengan Anda tentang satu topik yang menarik, yaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya harap semua boleh tolong share, like, dan pastikan Anda subscribe. Oke, tanpa membuang asa, jom. Peredaran bumi. Jadi Anda semua kena tahu bahawa bumi beredar sebenarnya mengelilingi matahari adalah mengikut arah lawan jam. Dalam hal ini, satu peredaran yang lengkap, bumi beredar mengambil masa selama 365 1/4 hari ataupun bersamaan dengan 1 tahun. Oke, jadi terdapat beberapa kesan akibat peredaran bumi. Apa dia? Yang pertama adalah kejadian 4 musim di kawasan beriklim sederhana. Mengapa ia berlaku? Hal ini disebabkan oleh peredaran bumi mengelilingi matahari dan kecondongan paksi bumi menyebabkan kedudukan matahari tengah hari berubah-ubah seiring dengan perubahan musim. Okey, jadi berlakulah 4 musim di bahagian hemisfera selatan dan hemisfera utara. Okey, apa 4 musim itu? Iaitu adalah musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Jadi untuk di kawasan hemisfera utara bumi, musim bunga berlaku antara Mac hingga Mei. Kemudian di kawasan hemisfera selatan pula, biasanya kejadian musim bunga berlaku di antara September hingga November. Musim panas di hemisfera utara adalah antara Jun hingga Ogos. Di kawasan hemisfera selatan pula adalah Desember sehingga Februari. Untuk musim luruh, yaitu kawasan hemisfera utara ya di antara bulan September hingga November, manakala hemisfera selatan pula adalah Mac hingga Mei. Dan akhir sekali musim sejuk. Biasanya orang suka lah musim sejuk nih. Musim sejuk di kawasan hemisfera utara pula berlaku di antara Desember hingga Februari, manakala hemisfera selatan antara Jun hingga Ogos. Kesan yang kedua akibat peredaran bumi adalah berlakunya gerhana. Oke, dalam hal ini terdapat 2 jenis gerhana yang perlu Anda semua tahu. Yang pertama adalah gerhana bulan dan yang kedua gerhana matahari. Oke, kita akan pergi satu-satu. Oke, gerhana bulan. Fenomena ini berlaku adalah apabila matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garisan yang lurus. Pada ketika ini, bumi akan melindungi cahaya matahari daripada terpancar ke bulan. Keadaan ini menyebabkan bulan akan ditutupi oleh bayang-bayang bumi dan akhirnya menyebabkan berlakunya gerhana bulan. Oke, seterusnya gerhana matahari. Oke, berbeza sedikit dengan gerhana bulan. Gerhana matahari berlaku apabila kedudukan bulan menghalang cahaya matahari ke bumi yang menyebabkan bayang-bayang bulan melindungi bumi. Kemudian pada ketika ini, kedudukan matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garisan lurus. Gerhana matahari sebenarnya tidak meliputi seluruh permukaan bumi kerana bulan adalah lebih kecil daripada bumi. Jadi gerhana penuh yang berlaku kita ada satu nama zon, itu zon umbra yang lebih kecil, manakala gerhana para berlaku di zon penumbra yang lebih besar. Oke, untuk info, gerhana matahari ini ada lebih singkat berbanding dengan gerhana bulan. Oke semua, itu sahaja perkongsian saya kepada Anda semua tentang topik kali ini.